Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ni saya nak share macam mana kita nak buat bahan video pembelajaran daripada PowerPoint. Okey, sebab PowerPoint ni dia sesuai dengan nama dia lah, PowerPoint kan, memang power lah sebab dia bukan sekadar kita boleh buat slideshow saja. Tapi sebenarnya untuk feature-features yang terkini dalam PowerPoint ni, kita boleh hasilkan video. Kita jadikan apa yang slide yang kita buat ni sebagai satu video. Jadi sangat menarik sebenarnya. Sebelum ni saya just sebab nak buat video ni sebenarnya ada banyak pendekatan, banyak jenis video juga kan. Jadi antara yang saya buat ialah untuk Cikgu Tube ni, saya nak buatkan bahan berkaitan dengan pembelajaran yang based on subject. Bukan video yang macam shooting kat luar tu, bukan. Dia based on subject dan kita nak sampaikan konten kepada student. Okey, boleh nampak slideshow yang saya kat sini ni? Ni saya besarkan sikit. Dah awal sangat. Okey, boleh nampak? Nanti Guna slideshow. Dah Puan, slideshow. Oh, slideshow, okey. Sebab saya nak tunjuk dulu dia punya features tu sebenarnya. Yang ni lah bahan dia. Okey, yang ni kita buat bahan macam biasa je sebenarnya. Cuma kita design lah sebab kita nak jadikan video. So kita design yang sesuai untuk kita hasilkan video. Kan kalau kita buat slideshow biasa, dia just banyak teks saja kan. Yang ni kita letaklah gambar, kita letaklah apa-apa yang berkaitan kan. Okey, contoh. Okey, cuma saya nak highlightkan kat sini. Okey, kalau slideshow biasa, kita nak simple, kita banyak gunakan transition, betul tak? Kita hanya guna transition saja untuk kita jadikan dia transition untuk slide. Okey, tapi untuk jadikan video juga sebenarnya kita boleh gunakan slide animation ni. Yang ni penting juga. Okey, macam ada slide tertentu, macam ni title slide, saya jadikan title video. Saya guna slide transition saja. Tapi untuk konten, okay, contoh saya ambil bahagian ni, nombor 3 ni, slide ketiga ni, konten. Okay, saya gunakan slideshow animation. Animation ni. Jadi animation sebenarnya kita boleh adjust dia sebab macam PowerPoint dulu, kita insert dia punya animation. Tapi PowerPoint sekarang, kita boleh jadikan dia sebagai timeline. Maksudnya kita nak masukkan animation ni dekat saat keberapa. Kita boleh buat macam ni. Sebab dia akan menghasilkan satu animation untuk satu slide tu. Okey, ni contoh yang saya dah buat untuk slide ni. Okey, kita try tengok dia punya slideshow animation dia. Macam mana? Istilah berkaitan pecahan. 2/3. Nombor di atas adalah pengangka, manakala nombor di bawah adalah penyebut. Pecahan wajar. Pecahan yang nilai penyebut adalah lebih kecil daripada pengangka. Pecahan tak wajar. Pecahan yang nilai penyebut adalah sama atau lebih besar daripada pengangka. Contoh 5/4. Nombor bercampur terdiri daripada nombor bulat dan pecahan. Sebagai contoh, 1/4. Okey, baik. Ada dengar suara sekali ke tadi? Okey, dengar. Okey, suara tu sebenarnya saya add kemudian. Yang saya buat dulu ialah dia punya pergerakan-pergerakan ni. Animation ni masuk satu. Dia agak renyah sebenarnya kalau kita ada banyak item dalam slideshow kita. Kalau dia setakat simple macam ni je, macam yang ni 3 dia kan, 3 benda kan. Gambar, teks dengan gambar. Yang ni kita punya animation pun sikit je lah. Tapi kalau contohnya animation dia banyak, dia akan jadi macam ni panjang sampai ke bawah. Macam tu. Okay, jadi kita set up siap-siap dia punya animation dan nanti kita boleh masukkan suara ke dalam kita punya slideshow kita ni. Jadi suara ni yang akan kita record sekali ke dalam kita punya slideshow untuk jadikan sebagai video. Okey, baik. Itu yang pertama lah. Okey, satu lagi ialah berkaitan dengan ni. Okey, kadang-kadang kita ni, saya sendiri pun ada masalah. Masalah contohnya, saya nak cakap apa waktu nak record tu, jadi macam tergagap-gagap kan. Jadi kita boleh manfaatkan ruang notes kat bawah ni.
Ni ada di bawah ni ada ruang notes kan. Notes ni ialah satu ruang yang kita boleh tulis apa yang kita nak sebut, tapi dia tak dipaparkan dalam slideshow. Kalau kita guna slideshow biasa pun dia akan keluar ruang notes ni kat tepi. Maksudnya apa yang kita nak cakapkan yang isu-isu penting kan, yang kita rasa macam kita takut lupa, kita boleh letak kat ruang notes ni. Okey, contoh yang slide ni saya buat notes. Okey. Ini ayat yang saya akan sebut lah bila saya nak present bagi slide ni. Tak ada lah tegak-tegak ke? Tak ada lah tegak-tegak. Jadi kita boleh gunakan ruang notes ni untuk kita tulis apa saja yang kita rasa penting. Kalau kita rasa macam kita tak boleh buat ayat sendiri, kita buatlah ayat siap-siap, kita baca je nanti. Macam tu. Di ruang notes ni. Okey, boleh faham kan dia punya konsep dia yang notes ni? Okey, sekarang ni kita dah siap set up slide kita. Okey, macam ni. Macam yang ni kan, dah siap dia punya animation, dah siap dah dia punya transition. Okey, saya pilih satu transition saja. Kemudian saya dah siap macam ni. Okey, kita nak record suara dan nak hasilkan video. Okey, cara dia ialah kita kena wujudkan dulu tab recording kat atas ni. Kalau kita tengok ni file home, tak ada recording ni. Jadi bagi yang tak ada, okey, bagi yang dah ada tu maksudnya dia dah ubahlah setting dia. Bagi yang tak ada, okey, kita boleh klik pada anak panah kat atas ni, customize quick access toolbar ni. Okay, kemudian kita pergi ke more comments. Okey, dekat sini ada pilihan menu sebelah kiri ni, customize ribbon. Okey, bila kita klik customize ribbon ni, dia akan keluar di sebelah kanan, customize the ribbon, dan kita boleh tick pada tab recording ni. Ni ada recording. Okay, sebab recording ni lah kita akan gunakan nanti. Iaitu dalam recording ada 4 benda: record, content, autoplay media dengan save. Okay, nanti saya tunjukkan. Kita tick yang ni. Ya. Memang dia punya display tak jelas ya? Tak jelas mungkin sebab internet saya internet sangat. saya masalah. Nampak? Sangat tak nampak langsung Ke akak seorang ni? Orang lain boleh juga Boleh sangat. Sebab internet saya slow. Sebab tu lah. Okay, sekejap ya. Kalau boleh bagi apa ni? Ini dia punya step kan? Itulah. Memang tak nampak lah. Okay, sekejap. Nak guna apa data? Sebab data Telkom slow, Digi slow. Yang ni streaming kat rumah slow juga. Aduh. Memang tak nampak langsung ni? Blur langsung? Blur, memang blur. Ya. Dia tak fokus. Kalau macam printer tu tak. Macam orang rabun. Macam orang rabun. Okay, sebab ni faktor dia internet saya agak slow kot. Kalau buat slideshow tak nampak lah kan? Dia kena tunjuk benda ni. Buat slideshow tak nampak sebab kita nak tunjuk macam mana nak ambil dia punya function tu. Sebab slideshow dia untuk slide ni. Benda tu kan? Yalah. Dia tak hidup lah. Saya nak tunjuk macam mana nak wujudkan dulu function tu. Nanti kita buat. Okay, sekejap. Kalau semalam cuba yang dia ada satu feature dekat Teams ni, kita boleh buat nota dekat tepi ni. Ni hari ni tak ada pula. Tak boleh tulis dulu. Guna magnifier boleh tak? Kasih besar sikit, macam tu je. Magnifier Magnifier pakai apa? Magnifier dia kasih besar tulisan tu. Macam zoom tu kot? Pakai Magnifier tu. Type dekat search. Magnifier, lepas tu dapat nanti apa yang kita tunjukkan tu jumpalah. Nampak lebih jelas. Jadi besar kan? Macam kantar pun besar dah? Ya, betul. Macam kantar pun besar lah. Okay, sekejap. Tarik kat mana? Dekat search tu, dekat kalau nak pakai yang old school punya, tekan control, guna mouse punya ni, mouse punya wheel tu. Dah okey sikit. Okey, dah blur balik. Okey, gambar clear cantik. Gambar cantik. Balik. Okey. Korang nampak apa? Nampak jelas.
Nampaklah tulisan tu. Ni. Nampak slide ke nampak apa? Blur terang. Tulisan semua nampak dah cantik dah. Customize the ribbon. Tadi Okey, tak nampak. masalahnya sekarang saya yang tak nampak slide. Okey, sekejap. Sekejap ya. Yang Okey, penting murid saya kan. buka dulu baru saya buka magnifier tu. Okey, sekejap. Okey, boleh nampak? Boleh nampak slide kan? Boleh. Okey, baik. Jadi kita pergi dekat saya ulang balik ke dan nak tahu kat mana nak cari ni? Ulang balik tak apa. Ulang. Okey, baik. Ni contoh slide kita ni. Kita pergi dekat atas ni. Dia ada satu button. Sekejap. Itu button ke bawah macam ni. Mana button apa? Okey, okey. Customize quiz. Dekat belah kanan access sikit. toolbar. Dia ada satu button kat sini tapi saya tak boleh nak access sebab ada benda ala presenting ni. Okey. Button customize quick access. Yelah Ustaz, dia ada ni kan. Okey, sekejap. Alamak. Sekejap saya stop presenting sekejap. Tak, bukan dia apa. Dia keluar yang presenting yang ni punya, yang Microsoft Teams ni. Jadi saya tak nak klik button tu. Okey, tak apa. Sekejap ya. Quick print. Dah. Yup. Okey. Apa tadi? Customize quick access toolbar. Sebelah screen slideshow screen atas tu. Okey, lepas tu tekan apa? Tak tahu, nak tunggu cikgu. Customize access toolbar, kemudian more comments. More commands. Okey. More comments. Sorry, comment bukan command. Sorry, I am putih. Patut semua boleh cari komen. Siapa boleh cari mana? Komen. Habis orang komen lah. Aduh. Okey, jumpa dah. Okey. Siap, saya zoom. Baru boleh zoom. Okey, baik. Tengok dekat menu sebelah kiri, pergi dekat quick access toolbar. Quick access toolbar, okey. Okey, kemudian lepas dah klik quick access toolbar. Sorry, bukan quick access, sorry. Customize. Di atas dia. Customize ribbon. Saya pakai magnifier jadi pening. Customize ribbon. Aduh, hai. Okey, sekejap. Pergi kanan sikit lepas customize ribbon tu. Kat mana? Okey, ada sebelah kanan sikit dia ada main tab kan? Main tab. Lepas tu ada bawah. Okey. Cari kat situ yang recording, tab recording. Oh. Patut tak boleh record. Jadi kita klik, ya. Okay, dah tak jumpa pun kat mana customize ribbon tu. Show below the ribbon ada. Main tabs. Sorry. Customize ribbon tu. Okey. Ke era dapat tak Windows nama dia PowerPoint option ada tak? Dapat? Windows PowerPoint option kat mana tu? Tak, bila kat klik menu kat atas tadi tu, sepatutnya ada dia akan keluar satu Windows lain nama dia PowerPoint option. Ada tak? Dekat file Dapat Bukan dekat file. Okey. Kalau tengok dekat atas tu, kan ada ribbon dia auto save, kemudian okey, pergi dekat yang ujung sekali ada anak panah ke bawah tu. Okey, ujung tadi. Okey, ada tak more commands? More commands dah jumpa. Okey, klik more commands. Dia keluar ke atas tu, dia akan mula-mula tu dia akan nama tajuk Windows tu PowerPoint option kan. Tapi menu kat kiri, sebelah kiri cari customize ribbon. Okey. Okey, pergi ke belah kanan sikit cari main tabs. Lepas tu bawah tu cuba cari ni apa nama recording. Tick recording tu. Bawah kanan klik recording. Sebelah kanan Ya, sebelah kanan. Recording.
Mana kat mana tu? Kak Era, lebih baik Kak Era cuba share Kak Era punya desktop, nanti kami nampak. Share desktop. Ya, betul. Kalau Kak Era cari kami tak nampak, mana Kak tengok ni. Nice. Sekejap. Okay, Kak Era share. Saya stop je. Okay, dah jumpa recording. Main lah. Saja tu. Kotak ni anak murid ni. Klik recording lah. Okay, tick recording tu. Kemudian tekan OK. Aku cuba share kejap kat desktop Desktop. Nampak? Masuk? Okay, nampak okay. Tick recording tu kemudian okay. Yang ni kan? Yang tu lah. Yang bergerak ni. Klik OK. Yang ni sekali je. Kalau contohnya orang yang dah biasa tick benda ni memang dia dah ada. Sebab secara defaultnya yang ni dia hanya dia tak ada lah dia punya ni. Sama juga yang tab draw tu kita boleh tambah. Ada kat atas tu Kak Era draw. Ni. Okay. Draw saya tak guna yang ni saya beritahu je. Yang draw ni kita boleh jadi tu tak payahlah. Draw tu tak apa. Draw tu untuk kita buat digital ink. Dia macam kita buat kat PDF tu macam conteng dalam PowerPoint pun boleh sebenarnya. Masa kita present dia kita boleh conteng. Tapi boleh lah klik sini ni. Klik je lah. Klik je lah orang rabun. Jadi kita wujudkan semua kecuali developer dia tak ada. Jadi barulah ada. Bila dah ada tu kita boleh gunalah tab tu. So dia dah keluar kat atas ni tab recording. Saya nak tunjuk. Sekejap. Saya tak share screen ni. Naik notification deng. Okey, nampak skrin Nampak. Okey, baik. Saya pergi ke atas ni bahagian recording. Okey, dekat recording ni dia ada banyak beberapa section lah. Section pertama adalah record. Okey, record ni yang kita nak gunakan untuk hasilkan video nanti. Sebab macam ni, kalau kita satu cara yang saya pernah cuba sebelum ni lah, saya tak jumpa cara ni lagi. Contohlah kita buat slideshow and then kita kena cari apps screen recording pula untuk kita jadikan dia sebagai video. Lepas tu sambil kita guna apps screen recording tu kita kena bercakap. Jadi contohlah daripada slide 1 sampai slide 5 nak bercakap berterusan. Kadang-kadang kita tersasul juga kan. Jadi kita terpaksa lah cut and paste. Maksudnya cut lepas tu buat balik dan sebagainya. Tapi function record slideshow ni ialah kita boleh record per slide. Slide 1 dulu. Lepas tu kita dah ready dengan slide 1, kita settle slide 1 dulu. Kita sambil kita bercakap, sambil dia main slideshow, kita pun cakap, kita bercerita. Lepas tu kita pergi slide 2, kemudian kita pergi slide 3. Jadi dia lebih efisien dan lebih mudah untuk kita jadikan dia sebagai cara untuk kita record kita punya percakapan ataupun penerangan kita bagi setiap slide. Tu yang menarik ni berkaitan dengan record slideshow ni. Screenshot. Boleh faham? Ya, nak tanya apa Adi? Okey. Yang ini yang saya nak ni. Jadi screen dia kita salah je kena buat semula. Ya betul. Kita boleh record, kemudian kita boleh dengar dulu, lepas tu kita boleh record balik kalau kita tak puas hati untuk slide tu. Itu yang menarik. Nanti dia akan masukkan audio bila kita dah puas hati, kita dah okey, kita tekan pangkah. Nanti dia akan auto save lah audio yang kita nak yang mana. Dia save video terus ke file video. Nanti kita record ni dia akan save sebagai audio. Lepas tu bila kita dah settle record semua slide, kita export to video, dia akan automatic save sebagai video semua sekali. Nanti kita gabungkan, maksudnya kalau ada 5 slide, ada 5 video lah gabungkan. Tak bukan. Dia akan jadi satu video untuk satu file PowerPoint ni. Satu file tu lah, okey. Jadi yang saya nak masuk kat sini ialah kita boleh record audio bagi setiap slide.
Jadi kita tak gaduh nak mula slide 1 sampai slide 5 sekaligus, tak. Contohnya kita baru siap slide sampai slide 3, kita record sampai slide 3. Jadi kita boleh dengar hasil recording kita tu, kita tak puas hati kita boleh record semula. Itu yang menarik dia. Jadi kita boleh perbaiki lah. Makna bukan Kalau kata kita boleh edit terus. Tak. edit terus macam mana? Sekarang macam hak yang Ridwan bagi baru ni, video editing tu kita boleh edit dalam hak yang kita punya video yang kita masukkan dalam storyboard. Tapi kalau macam yang PowerPoint ni, maknanya kita kena ulang balik lah. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, sekarang ni macam contoh slide 1. Okay, saya tengok slide 1. Okay, saya klik pada record slideshow ni. Dia akan keluar dua fungsi lah, record from current slide dengan record from beginning. Okay, kalau kita dah record, kita nak mula daripada yang mula, kita tekan record from beginning lah. Okay. Jadi contoh sorry, slide 1, 2, 3, 4 saya dah record, saya nak tunjuk slide 5. Saya nak kena replay balik dia punya suara tu. Okay, contoh slide 5 ni saya nak record. Okay, sekarang slide. Okay, saya nak ingatkan balik yang fungsi note tadi yang saya kata kat bawah ni, yang kata ayat yang kita nak cakap tu record, saya dah bubuh semua kat sini. Okay, jadi dah siap yang ni, dah siap dia punya animation semua. Kita dah puas hati. Maksudnya kadang-kadang animation ni kita kena susun betul-betul lah, berapa second. Kadang-kadang antara animation ketiga ke keempat ni kita nak cakap panjang sikit, jadi kita lambatkan sikit animation tu. Yang tu kita kena setting time tu, kena try and error lah yang ni, bahagian animation ni. Supaya ni, kalau tak nak, kalau contohnya malas nak fikir pasal animation, kita guna slide tu, dia dah tayang semua, kita cakap je lah. Tu satu cara yang lebih mudah lah sebenarnya. Sebab saya nak buat jadi animation, so agak complicated sikit lah. Kena check satu-satu berapa second ni. Okay, kemudian notes ni kita akan gunakan nanti. Okay, jadi saya nak start recording. Pergi record slideshow. Jap. Ridwan, jap sikit. Kalau animation ni, kalau kita tak setting masa, kita klik sendiri tak boleh? Ikut kita punya timing. Boleh. Kita dah set animation biasa. Macam kita present juga sama. Tapi timing dia akan ikut cakap kita. Ya, kita boleh. Klik keluar. Dia klik keluar kan? Ya, boleh. Boleh sebab Boleh, dia ikut yang suara ni dengan yang animation ni dia berlainan lah. Dia maksudnya dia buat macam tempat yang tak bersama. Maksudnya bila kita nak record tu, dia guna animation berdasarkan apa yang kita nak. Kalau kita kata klik, dia akan klik lah. Jadi setakat ni saya try boleh lah. Jadi kalau kita rasa macam susah nak timing ni, kita boleh klik je. Lagi senang sebenarnya. Cuma kita kena ingat lah benda apa yang kita nak klik tu. Okay, sebab kalau macam banyak sangat nanti pening juga. Yang ni tak banyak sangat. Okay, contoh yang slide ni saya klik record from beginning. Record from beginning. Okay, tak apa. Kalau record from beginning ni, selagi kita tak tekan button record, dia tak keluar lah. Okay, saya next. Saya next kan. Okay, contoh ni dah settle slide ni, saya tak nak record, saya pergi next. Ni saya kata ni dia per slide. Maksudnya rakaman kita ni bukan sambung berterusan. Dia cut ikut scene dia berdasarkan slide. Itu yang menarik dia. Menarik lah. Kita nak gunakan ni. Okay, yang tu saya dah record. Okay, yang ni saya nak record. Okay, jadi bila kita nak record, okay, kalau tengok kat sini ada button record, stop, play. Okay, replay. Maksudnya lepas kita record, kita boleh replay balik. Tengah record, kita boleh pause kalau kita nak pause. Okay, jadi kalau dah settle record, kita boleh replay balik. Kalau tak puas hati, kita record balik. Macam tu. Okay, dan notes tadi tu dia keluar ke atas. Wah, boleh masukkan muka kita tu muka kita. Okay, betul. Okay, yang ni yang satu yang menarik. Okay, yang ni di atas tu record, stop, play. Okay, yang di bawah ni ada 3 button. Microphone untuk kita turn on, turn off. Kemudian kita ada turn on camera. Kalau kita nak. Okay, macam saya tak nak kan. Saya tak nak tunjuk muka saya sebab slide saya tak ada space dah. Sebab bila kita record kita punya video cam, dia akan keluar seketul petak kat sini. Dekat bucu belah kanan bawah. Jadi kalau cikgu nak letak webcam, nak letak dengan muka kita sekali, pastikan ruang kat belah kanan bawah ni kosong. Sebab dia akan letak video kita punya webcam tu kat situ. Kat sudut belah kanan bawah ni. Tahu. Dia tunjuk yang kosong. Tahu. Saya tak boleh tunjuk lah sebab sekarang ni kamera tengah guna.
Oh. Kamera tengah guna untuk Teams. Jadi tak boleh tunjuk. Kak Ira buka tadi tengok okey. Dia tanya tu. Jadi kalau kita nak record dengan webcam, dia akan jadikan record kita tu dalam format video. Letak kat situ. Dekat buku sebelah kanan ni. So, mana kita boleh buat dua pilihan lah ni. Ya, sama ya, ada apa? Betul. Soalan lah, tolong share. Tolong share. Saya tolong share sekejap macam mana yang record yang video tu. Okey. Tapi aku nak share macam sekejap. Dah jumpa dah. Kita tekan je recording. Kejap. Tekan recording tu cuma tekan recording. Kalau ada share, kalau ada ni, sekejap Maksudnya kalau kita tak nak letak muka, tak nak live, kita dah siap-siap lah kita punya profile picture dia. Bukan profile picture. Kita dah siap dah kita punya rakaman suara kita setengah video kita. Dekat situ dalam slide tu. Nampak? Macam tu automatik masuk kecil bawah lah. Dia akan masuk kecil ke bawah tu. Saya boleh lah. Okey, lepas kita record, kita masuk balik kepada slideshow biasa. Kedudukan ni kita boleh ubah. Kita nak buka tengah ke, nak buka tepi ke, kita nak kecilkan ke, nak besarkan boleh. Kat mana? Nampak tak yang Kak Era punya tu? Nampak. Okey, slideshow yang putih, lepas tu ada kecil belah kanan bawah tu. Kecil belah kanan bawah. Nampak? Yang Kak Era, tak, maksud saya ialah video tu. Okey, dia ada 3 button. Satu mikrofon, yang tengah video, yang kanan sekali turn camera view off. Maksudnya kita, yang ni saya tak pasti apa dia tu. Okey, dia tutup lah. Tapi dia nak, sebenarnya dia nampak. Dia record video tu. Okey, jadi kalau tak nak record video kena tutup yang tengah. Tutup yang ni. Okey, kalau kita tutup yang tengah, dia akan record suara saja. Tapi kalau kita buka yang tengah ni, dia akan record suara dan gambar kita kat webcam. Maksudnya kalau dah ni, maksudnya benda tu gambar kita tetap akan keluar lah. Akan keluar. Okey, Kak Era klik yang tengah, lepas tu klik yang nombor 3. Sekejap, saya nak tunjuk sekejap. Saya dah klik dua-dua dah ni. Okey, klik sekali lagi nak bagi nampak. Okey, sekejap Okey. So sekarang ni jadi kalau kita record video nanti, slideshow kita, dia akan timbul video kat belah kanan bawah macam ni. Dalam kita punya nak save nanti, dia akan keluar siap-siap. Jadi kalau kita nak keluar gambar kita, tak apalah. Kalau kita tak nak keluar, saya record guna audio saja, iaitu guna mikrofon saja. Saya tak gunakan video. Yang tu saja. Jadi sambil slideshow tu buat tu guna mikrofon je lah kan? Guna mikrofon saja. Kalau rasa macam berminat nak guna video, boleh je. Cuma nanti dia akan embed kita punya video tu dalam slideshow tu. Faham maksud embed tu? Embed, dan kita kena sediakan ruang sebelah kanan ke satu ruang yang ada video kita. Okey, boleh faham? Okey, yang Kak Era tunjuk tu pula ialah draw function. Kalau contohnya kita nak cerita sambil bercakap, kita nak conteng. Conteng lah kat situ. Boleh conteng. Yang klik draw tadi kan? Ya, draw tadi. Jadi dia akan keluar lah yang ni, yang draw ni. Yang kat bawah ni, nak guna pen warna apa, nak guna pen, nak guna pemadam, tapi dia simple je lah. Tapi boleh kita conteng. Kat keyboard nak masuk. Menarik ni. Okey, notes kat atas ni lah yang notes type tadi. Okey, Kak Era boleh nak, tapi tak ada notes lah sebab Kak Era tak letak notes kan. Tak type apa-apa tadi kan. Tapi kita boleh type terus. Kat situ tak boleh, kita kena type dekat slideshow tadi. Back balik, pangkah keluar balik. Okey. Dia nak keluar daripada fungsi ni, kena pangkah kat atas yang besar sekali tu. Kanan atas sekali. Bukan situ. Clear ni ialah kita nak clearkan terus apa recording kita. Jadi hati-hati lah, kalau dah record kita akan clear sekali habis. Takut je. Tapi dia bila akan clear, dia akan tanya nak clear recording on current slide ke. Jadi jangan salahkan lah. Je. Okay. Yang ni sebab dia tak record lagi, jadi tak keluar apa-apa kan? Tak ada lagi lah. Okey. Saya nak share screen saya balik Kak Era. Sekejap. Mana nak keluar, mana share, mana ni? Nak tanya sikit. Boleh. Banyak tak apa. Okey. Kalau kita buat recording ni, kita boleh masukkan subtitle tak? Subtitle lah. Saya setakat ni saya tak pernah try lagi lah subtitle. Saya tak pasti boleh ke tidak.
Dalam PowerPoint ni boleh Siapa yang try? Subtitle tak ada. Subtitle maksudnya okay, dah bukan dalam point ni lah. Okay, recording. Tak ada stream. Tak ada. Ya, betul. Yang ni yang tak auto save. Kalau auto save, kita klik auto save ni, dia akan link kepada kita punya OneDrive. Betul? Kalau OneDrive dia akan automatic save kan. So kalau auto save dia akan keluar satu lagi kat sini lah. Stream tu. Okay, Kak share tu. Okay, faham. Publish to stream. Ya, betul. Subtitle. Ya. Dari mana dapat tu? Dia kena online. Kena online. Tak pastilah pula kenapa. Mungkin tak. Orang Microsoft rasanya ni. Saya rasa dia ada kaitan dengan akaun yang kita login dalam PowerPoint ni. Macam saya ni, PowerPoint saya pakai ni bukan, saya tak guna yang digital classroom. Dia masuk yang bukan digital classroomnya. Jadi subscription dia tak penuh. Bila subscription tak penuh, dia tak keluar. Dah masuk digital classroom, tak ada. Jadi sepatutnya ada lah kalau digital classroom. Tak ada. Okey. Asalnya kena enablekan auto save dulu baru keluar kod. Ni kita nak kenapa jadi dia tak masuk lagi, tak tahulah. Tu orang tayangan lah. Okey, boleh Masing-masing. Okey, saya nak tunjuk. Kita cari ada tu, mungkin ada sebab ada tu. Mungkin tak jumpa sebab yelah kita nak cari kat mana duduk benda Allah tu. Okey, saya sambung boleh sikit ke? Okey, pasti. Okey, baik. Lepas Tadi apa? Publish to stream ya? Tak, publish to stream tu untuk edit subtitle. Yang cari apa? Cari apa? Yang cari tadi publish to stream lah. Sepatutnya ada kat belah kanan ni keluar publish to stream. Tapi tak ada. Tapi yang ada adalah sebab tadi menjawab persoalan yang Cik Adi tanya tadi. Macam mana nak masukkan subtitle. Bila kita publish to stream, nanti kita boleh edit subtitle kat sana. Okey. Okey, baik. Okey, tak apalah yang tak masuk lagi. Okey, saya balik pada record to current slide ni balik. Okey, baik, masuk balik yang ni. Okey, notes yang kita type dia akan keluar kat atas ni lah. Sini, yang panjang-panjang gila ni, yang dia akan keluar kat sini. Jadi kalau panjang sangat pun susah juga nak baca. Sebab tak nampak yang teks yang bawah tu kan. Jadi teks yang pendek kita boleh masukkan lah. Okey, jadi sambil kita record tu kita baca je bahan yang ada kat sini. Okey, lepas tu kita dah selesai record, kita tekan stop dan kita boleh replay balik. Okey, dan nanti audio yang kita dah siap ni, okey, dia akan keluar kat sini. Kita tutup Dia akan keluar kat sini. Kalau kita pergi dekat slideshow kita, kalau perasan kat sini dia ada satu simbol audio kat sini. Sebelah kanan bawah. Yang ni lah audio yang rakam dia akan letak siap-siap kat sini. Dan dia akan play
semasa slide ni mula dimainkan. Dia dah siap. Jadi kita tak payah fikir pasal animation dia. Jadi itulah satu kelebihan dia. Kita boleh record per slide, satu slide dan sampai habis. Okey, selepas dah selesai, kita dah puas hati, kita boleh export to video. Dekat bahagian tab record ni ada kat bahagian tengah-tengah sikit, ujung sekali. Sebelum publish to stream lah, siapa yang ada kan. Export to video, kita boleh export semua sekali slide 1 sampai habis tu, jadikan dia sebagai video. Kita klik, dia akan simpan lah. Okey, yang bestnya dalam PowerPoint ni, kita boleh simpan dia format yang kita nak. Sampai Ultra HD 4K pun boleh. More power lah. Kalau kita nak hasilkan video yang kualiti sangat tinggi, kita boleh ambil Ultra HD. Tapi dia akan save lama sikit lah kan. Jadi bagi saya cukup lah ambil Full HD ni, sebab takut nanti laptop tak support untuk nak save sampai Ultra HD ni kan. Tapi untuk kita ni cukup lah Full HD. Tapi kalau kita nak yang rendah sikit, kita boleh ambil HD ataupun standard. Tapi zaman sekarang ni kalau HD dengan standard macam tak best lah kan. Sekurang-kurangnya kita boleh ambil Full HD ni. Okay, dan kita setting dia akan automatic use recording, timing and narration. Okay, memang dia akan gunakan yang ni sebab kita punya recording tu kita panggil sebagai narration. Dan kalau slide tu tak ada langsung animation, dia akan set kepada 5 second. Tapi kita boleh ubah kalau kita nak. Tapi kalau slide tu lebih daripada 5 second, maksudnya ada rakaman audio semua, jadi dia akan ikut yang rakaman audio tu, panjang rakaman audio tu. Dia takkan ikut yang 5 second kat sini. Yang ni kalau slide tu tak ada apa-apa, dia set 5 second ataupun kita boleh set lebih. Boleh faham kan bahagian yang ni? Boleh semua? Tak faham, kita ulang balik. Okey. Dan yang terakhir, kita create lah video. Kita klik create video ni, dia akan simpan. Dia akan minta kita simpan lah, save kat mana. Okey, contoh ni saya dah buat satu dah. Okey, save. Lepas tu dia akan ambil masa sikit lah untuk export. Okey, dan dia akan export dalam format MP4. Dia akan guna aku baca pun lagi. Ya pula. Apa pula marah Hanok. Itu boleh tiap. Okay, baiklah, tak stream kat YouTube. Aduh. Okay, jadi format yang kita simpan sebagai MP4. Okay, saya dah save. Tengok yang contoh yang saya dah save. Supaya nak buka banyak kan. Okay, dia akan buka dalam format MP4. Kali dengan suara. Yang kita record tadi lah. Ini yang saya dah buat untuk Cikgu Tiup masa tu. Ya, suara kelakar sikit. Wan, yang apa ni macam dia turun macam flip tu berdasarkan animation yang kita pilih lah. Okey, yang flip turun tu, yang tu transition. Transition. Okey, transition tu kita boleh pilih. Sama ada kita nak pilih slide satu lain, slide dua lain ke. Sebab saya malas nak fikir, saya ambil satu je, semua sama transition. Tapi kalau kita rasa macam nak ubah-ubah, kita boleh ubah. Dia tu dalam bahagian transition. Okay, jadi kita klik slide satu, kita ambil slide yang ni. Slide dua kita tukar yang lain, boleh, tak masalah. Bergantung pada kreativiti kita lah yang tu. Yang ni layout kan? Yang mana? Ada 3 bahagian tu layout kan, design layout. Okey, yang ni sebenarnya saya buat box je, text box 1, text box 2, text box 3. Saya buat box, jadi saya background saya buat warna purple, lepas tu yang ni saya buat box. Yang ni design ni atas kita lah. Kita nak buat macam mana kan, susah atur dia. Jadi saya buat sini sebab yang pilih tu apa? Yang drop tu. Yang tu lah, drape tu lah. Drape yang saya pilih, transition drape lah. Design yang jadi video saya suka. Ya? Design cantik, saya suka. Saya saja nak buat video. Budak pun suka tengok ni. Sebab saya nak fikir nak buat ni untuk Cikgu Tiup, design. Lepas tu saya kata sebelah kiri saya buat konten, belah kanan tu saya buat untuk
saya punya ni lah tajuk, kemudian saya punya link-link semua saya letak belah kanan. So kira kononnya budak tengok, oh ini tahu Cikgu Rizwan punya. Yang kartun tu guna Pixton ke atau memang ambil ya betul. Saya ambil yang Pixton dia. Okey. Cuma saya tak jadikan dia bergerak lah kan. Sebab ada yang tanya boleh tak jadikan kata perempuan seksi sangat. Dia sopan sikit. Cikgu sains boleh lah guna tu. Jadi tengok pada ni lah kan, yang kesesuaian. Sebenarnya yang ni animation ni kita boleh cari. Cuma tu lah nak cari di internet hati-hati sebab yang best ni dalam Microsoft ni kita boleh tick Creative Commons tu. Jadi bahan yang kita ambil tu memang untuk kita boleh share balik. Kalau kita ambil hak orang tak ada. Buat masa ni tak ada yang tudung kan. Lepas tu satu lagi yang kita boleh masuk GIF tak? Boleh masuk GIF boleh? Boleh. Kita boleh masukkan GIF, tak ada masalah. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Yang Sapuan buat tu, amboi. Bergerak-gerak lagi. Sebab budak suka tengok yang bergerak kan. Tapi kalau terlalu banyak bergerak jadi crowded. Yalah. Dia kena tengok kesesuaian lah. GIF tu kita cari lah. Kita Google. Tapi saya tak pasti dalam ni boleh cari tak guna online ni. Sebab saya sejak ada online online picture ni saya tak cari dah kat Google dulu. Saya cari dalam ni semua. Ya. Memang shock gila pakai benda ni. Sebab ni kita tak payah fikir dah nak cari gambar dulu, save dulu macam dulu kan. Try cari. Cari apa? GIF apa? Apa nama Animation GIF. Apple GIF. Tak sajalah cari gambar Apple yang bergerak, ada tak? Mentang-mentang lah dia Cikgu Apple. Baca sungguh. Tak lah, contoh. Okay, tukar benda lain lah. Dinosaur best. Betul ejaan ni lah. Bina kot. Wow. Ada banyak tu. Dinosaur tak seksi tak apa. Ganas. Kita try tengok Tengok dia ada animation tak? Saya tengok, saya nak try. Tu nampak tu. Wow, menarik. Okey. Jadi kita boleh cari. Tu yang bestnya. Sebabnya kita tak payah siap-siap dah kat sini pakai Creative Commons ni. So kita tak risau dah nak guna bahan yang bukan yang copyright ni. Tu yang best. Ni saya duduk share dengan cikgu-cikgu lain. Wah, dia kata seronoknya, senang ni nak cari. Sebab ni kadang-kadang kita tengah fikir idea tu tengah mencurah-curah kan. Tiba-tiba kena tutup dulu, lepas tu kena buka Google search dulu, lepas tu save. Kan banyak cerita. Satu hal pula. Satu hal. Lepas tu cari-cari tak jumpa. Jadi tu kelebihan ni kita boleh guna online pictures ni. So menarik lah. Jadi lepas kita save tu jadi video. Okey, lepas jadi video ni sebenarnya ni baru jadi data mentah lah. Kita kena edit lagi dari segi mungkin kita nak improvisekan suara. Maksudnya kalau suara kita agak low, dia punya suara tu agak rendah sikit. Maksudnya slow, kita kena kuatkan. Kemudian nak tambah intro kat depan, nak tambah outro, kredit dan sebagainya kat belakang. Nak tambah background muzik. Yang tu kita kena guna software video editing pula yang tu. Jadi yang kita buat ni video mentah dia. Macam tu. Ya, boleh faham konsep dia. Belah mentah apa asalkan jadi. Jadi sebenarnya sebab sebelum ni saya nak try guna buat bahan macam ni, mana boleh buat dalam video editing program, terus buat kan. Jadi bila buat macam ni, pakai PowerPoint, save jadi satu video and then kita edit balik. Jadi lebih mudah lah. Ni contoh yang saya tengah buat ni, projek yang kedua untuk Cikgu Tube ni. Untuk tajuk pecahan pula, tajuk pecahan tahun 5 pula kan. Dah berapa subscriber dah? Saya baru 80 lebih, tak sampai 100 lagi sebab baru mula kan. Lepas ni insyaAllah lah naik lagi. Sebab itu yang bulan 12 tu semangat pergi. Lepas tu balik daripada bulan 12 tu senyap. Dia tak buat. Belum tak tahu mana nak buat video. Tengok orang lain setiap minggu satu video. Setiap minggu satu video. Kata power gila.
Sebab sebelum ni saya jealous dengan tim-tim Apple sebab dia orang boleh buat guna Keynote. Lepas tu bila kita dah jumpa dah, sebenarnya PowerPoint pun boleh buat. Ya. Kita yang tak Nak explore kena explore je lah. Nak kena explore. Dia boleh buat kan. Kita tengok Wan ni kan. Sebab Kak Ida sharing dalam group kelas tu. Kata menarik lah pula nak try ni. Tu dia tanya Wan tu. Ika Liana pun guna PowerPoint juga. Jadi kita boleh gunakan tracing. Trace dan dia ikut line tu. Di PowerPoint boleh. Oh ada? Kat mana? Yang tracing, software tracing tu lah. Alhamdulillah. Yang software tracing tu memang nama dia tracing tu, bukan? Saya baru try trace je tapi tak tahu dia boleh buat animation tu. Nanti kita boleh sharing pula. Okey. Beres. Okey, ada soalan lagi? Dah pukul 11 ni sepatutnya. Mana nak tak masuk pun kata. Tadi kita masuk, betul dia keluar. Oh, ya ke? Okey. Sebab dia moderator untuk PT3. Ingat, kita ejam masa untuk dia. Takut sekali dia nangis tepi katil pula. Tak apa, ada rakaman ni boleh bagi. Itulah. Tak apa lah, rakaman kita untuk je. Kita lah. Nanti untuk lain kali boleh ni. Fasa ketiga. Okey, boleh nampak macam mana proses dia lah. Benda ni kalau kita tak try buat memang dia rasa macam alamak tak nampak kan. Jadi so lepas ni try buat tengok. Lepas tu nanti kita nampak lah proses dia macam mana kan. Dia kalau ikutkan renyah juga. Tapi yang menarik dia sebab dia macam ala-ala storyboard. Faham tak? Storyboard slide 1 ada gambar apa, ada cakap apa, ada elemen apa semua kat situ. Jadi seolah-olah macam kita buat video menggunakan storyboard betul-betul. Tu yang best guna PowerPoint. Yalah betul lah. Nampak beza lah antara video editing hak yang Ridwan dengan hak yang PowerPoint ni boleh. Yang menjadi masalah Kak Ira baru ni sebab kita nak masukkan voice dalam hak yang slide tu. Tapi tak dapat, tak masuk. Kata, macam mana nak buat ni? Dulu yang cara masukkan voice tu kita kena masuk menu lepas tu kena adjust ke animation ni pula. Sekarang ni bila dia ada button recording ni dia automatic adjust. Dia akan masuk kat siap-siap. Dia yang best lah. Jadi saya baru explore, rupanya boleh guna benda Allah ni. Jadi saya gunalah. Alhamdulillah senang, banyak senang. Kan daripada zaman yang dulu punya style. Saya pernah buat video juga guna PowerPoint tapi saya save dulu sebagai video. Dulu kan kita boleh publish, export tu jadi video kan. Daripada slideshow terus jadi video tapi tak ada narration lagi. Tak ada yang kita boleh record suara lagi masa tu. Ni dah jumpa dah, apa lagi kita buat je lah. Okay, clear kot Okay. Okay, baik. Terima kasihlah kerana sudi mendengar.